Wajah dan suaranya pernah menghiasi malam-malam kita satu ketika dahulu menerusi drama bersiri Dunia Baru. Siapa sangka wanita yang berperwatakan ceria ini menyimpan 1001 kisah hidupnya. Ernila Eliana Amrizal atau lebih dikenali sebagai Eliana telah disahkan menghidap kanser limfoma sejak 10 tahun lalu. Seakan mimpi ngeri buat dirinya. Namun, dia perlu bangkit demi suami dan buah hati tercinta. Meskipun ada kalanya dia tidak mampu melawan rasa sakit itu, namun dengan kekuatan dari keluarga dan orang sekeliling, dia kembali kuat dan menganggap ini bukanlah pengakhiran buat dirinya. Benar kata pepatah, akan ada pelangi selepas turunnya hujan. Kini, setelah 11 tahun berjuang melawan kesakitan, Eliana telah bebas dari kanser limfoma tahap 4 yang dihidapinya. Berlainan pula dengan kisah Aida. Kegembiraan yang diterima kini direntap dalam sekelip mata apabila sel kanser yang dahulunya hilang kini menyerang kembali. Menyelami kisah seorang lagi wanita dan ibu yang hebat. Tidak menyangka benjolan kecil di bawah leher kanan itu telah merentap 100% kehidupannya. Aida Munirah Azmi, 35 tahun, telah disahkan menghidap kanser adenoid cystic carcinoma atau lebih dikenali sebagai barah kelenjar air liur ketika usianya menganjak 24 tahun. Ibu kepada 4 orang cahaya mata yang comel ini pernah merasa marah, sedih, murung dan sukar menerima kenyataan pada ketika itu. Namun, semuanya berubah. Kini, dengan berkat sokongan dari kaum keluarga dan orang sekeliling, beliau kembali bersemangat meneruskan kehidupan. Baik, itu dia sedikit sebanyak mengenai dua daripada 3 orang tetamu kita yang akan berada bersama dengan kita sekejap saja lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, Farid, apa kata kita perkenalkan mereka. Wanita hebat yang akan bakal memberikan inspirasi kepada kita pada hari ini. Yang bersama-sama dengan kita di studio adalah Dr. Rozaina Zainul Abidin, perunding perniagaan, kaunselor dan juga seorang penulis buku yang kami war-warkan dari awal tadi cukup istimewa, iaitu Checklist Persiapan ke Negeri Abadi. Ini yang kita akan terus kongsikan bagaimana beliau mendapat inspirasi untuk menulis dan berkongsi. Betul. Dan 2 orang tetamu kita dalam talian video yang telah pun bersedia telah pun kita perkenalkan tadi. Kita bersama Eliana Amrizal dan juga Aida Munirah Azmi. Hai, selamat tengah hari ke semuanya. Okey. Suara Eliana kita tak dengar tu, Eliana. Tak dengar? Okey. Kami dah dengar dah. Okey. Kalau nak nyanyi pun tak apa, boleh juga. Bagaikan diriku tapak Sulaiman. Saya rindu. Ramai peminat yang merindui sebenarnya. Baik. Dan Doktor, terima kasih bersama dengan kita hari ini. Dan Eliana, tahniah Eliana kerana telah bebas daripada kanser setelah berjuang selama 11 tahun. Dan kami harapkan semuanya berjalan lancar, keadaan kesihatan semua terus orang kata smooth lah ya. Jadi kita nak mulakan dengan Eliana. Mungkin Eliana dahululah. Eliana, mungkin Eliana boleh kongsikan 11 tahun bertarung dengan kanser dan kini bebas, of course gembira, bersyukur segalanya. Eliana pun telah berkongsi di laman media sosial kan. Tapi kami nak dengarkan daripada Eliana sendiri perjuangan 11 tahun itu dan kini perasaan itu. Perasaan of course lah sangat-sangat gembira dan saya dapat rasakan bagai hidup semula. Saya dapat kehidupan saya semula, saya dapat diri saya semula dan saya dapat menikmati dunia ni kembali macam tu. Sebab dulu kenikmatan tu semua dah hilang ketik mata. Dan sekarang ni masih lagi rasa antara percaya dan tak percaya sebenarnya. Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya, adakah Yana tersangka bahawa ianya sesuatu yang akan pulih? Adakah pernah terjangka bahawa ini satu yang boleh berjaya sebenarnya? Okey, sebabkan mungkin terlalu lama saya dengan kanser ni berjuang. Jadi 6 tahun
pada masa 6 tahun tu saya sebenarnya dah hilang rasa percaya yang saya akan sembuh. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah ditakdirkan aku ni tidak dapat sembuh, panjangkanlah umurku dan berikanlah aku tenaga sebagaimana orang yang sihat yang lain, sebab aku ingin membesarkan anak-anak dan menemani mereka sehingga ada orang yang nak menyayangi mereka sebagaimana aku menyayangi mereka. Apa yang pasti sebenarnya itu tidak berputus harap kerananya ada kasih sayang di sekeliling dan ada juga matlamat untuk terus hidup sebenarnya. Betul. Dan sebelum kita mendalami perbincangan hari ini, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda berdua, ya Eliana dan juga Aida, kerana sudi berkongsi kekuatan anda, pengalaman anda bersama dengan semua wanita-wanita di luar sana dan untuk memberikan motivasi dan inspirasi lah kepada semua kan. Jadi di sini nak tanya kepada Aida. Aida, ketika Aida didiagnos menghidap kanser, kalau tak silap saya kelenjar air liur. Ya. Pada masa tu Aida hanya berumur 24 tahun dan tahun lepas Februari 2020 ya, orang kata berulang semula kan. Jadi Aida pada usia 24 tahun tu, usia yang begitu muda, banyak planning yang berlangsung dalam hidup kita kan. Macam mana Aida mengharungi situasi itu, Aida? Ya. Okay, Assalamualaikum. Sorry lah suara saya hari ni, this is actually because of COVID. But I'll try my very best. So anyway, perasaan waktu umur 24 tahun tu of course terkejut. Sebab waktu tu masih muda, baru graduate, baru nak start kerja, belum kahwin pun lagi, baru ada boyfriend ya. So memang keadaan waktu tu lain. Bila dapat tahu kanser waktu tu more towards marah, tak percaya, macam why me. Tapi when the cancer came again after 10 years, perasaan dia lain. Perasaan dia adalah lebih kurang macam bersyukur. Kenapa Tuhan bagi after 10 tahun baru datang balik. Because cancer ni jenis yang boleh, memang is a slow growing cancer, very rare and it can recur. So memang terkejut tapi bersyukur I got 10 years, a beautiful 10 years. Okey, baik. Baik, dan kalau apa yang sebenarnya menarik perhatian saya, Sugi, dan juga para penonton, sebenarnya beliau bukan saja cancer fighter, cancer survivor, tetapi tentang minat beliau di dalam bidang kecergasan ini juga. Kalau kita lihat sebenarnya Aida, benar Aida adalah seorang pelari maraton, bukan maraton biasa, ultra maraton juga, dan sangat minat bidang kecergasan dan kabarnya juga ada membuat untuk meraih dana dengan membuat 100 burpee yang saya pun tak mampu. Okey. Mungkin boleh berkongsikan dengan kita tentang minat dan juga saya kira itu juga memberi semangat dalam kehidupan ini, Aida. Okay, so lepas kanser saya umur 24 tahun, after completed my treatment, saya macam mengubah my lifestyle. I started to cultivate a healthier lifestyle, pergi bootcamp and even buat a bootcamp fitness company with my husband. Wow. And then saya lari marathon because that was my dream. Saya beritahu diri saya kalau saya macam it's a bucket list. Kalau saya meninggal esok, apa yang saya nak buat dalam hidup ni. So that's why I try my very best to do a marathon, ultra marathon. Tapi ada satu lagi yang tak tercapai, which is I want to be an Ironman. Itu tak tercapai lagi. And then I raise the funds tu because bila kanser saya kembali, it's so frustrating because adenoid-cystic carcinoma there's no proven treatment. So maksud dia tak banyak research is done on this cancer. So saya bekerjasama dengan Cancer Research Malaysia untuk buat 100 burpees for Aida. Untuk raise awareness and also funds for cancer research. So kita buat 100 burpees ramai-ramai yang you nampak tu. Wow. Dan apa yang saya terbaca sempat mengumpul lebih RM16,000 daripada 300 peserta yang membuat burpees secara virtual, ya Aida? Yes, betul. Wow, so kita Aida. percaya. Ya, itu dia. Aida, nanti saya akan cuba buat, Aida. Tapi saya buat 10, saya edit, saya tampal lagi 10 cukup 100. Ataupun awak buat sekarang, Farid Ahmad. Tapi kan tadi Aida berkata, Aida terfikir
terlintas di fikiran Aida, macam mana kalau keesokannya saya tak ada di dunia ini kan? Dan ada pepatah dalam bahasa Inggeris, live as if it is your last day on earth. Okey, dan itu juga menjadi isi kandungan dalam buku ini ya, Puan Dr. Rozaina, checklist persiapan ke negeri abadi. Kita pastinya ada kadang-kadang terfikir, apa yang akan berlaku kalau ini berlaku, kalau itu berlaku. Tapi mana dapat inspirasi untuk menulis buku sebegitu? Checklist pula tu. Okey, so thank you Sugi and Farin. Saya sebenarnya rasa Allah Akbar kecil je kan dengan cerita Aida, Eliana kan. Sebenarnya kalau bercakap tentang mana datang inspirasi itu, sebenarnya saya tahu semua orang tahu bahawa mati itu pasti. Cuma kita tak tahu bila. Tapi mungkin mati itu dekat. Cuma kita tak tahu bila, ia satu rahsia. Mana datangnya inspirasi adalah sebenarnya bermula tahun lepas ya, pada dalam bulan Julai, bulan Ogos. Pada masa tu COVID sangat serius dan kita berada dalam keadaan pandemik yang gawat kan. Satu minggu tu saya kehilangan hampir 20 orang kawan dan saudara mara. Saya ingat satu malam tu saya dapat jemputan untuk tahlil dan bacaan Yasin kan, untuk kita ingatkan arwah. Ada tiga. Kita sampai rasa macam dah semua orang pergi kan, dalam keadaan yang mendadak dan tanpa bersedia, sebab masuk hospital dah tak balik. Kita tak sempat jumpa dan kita tak sempat sebut apa-apa pun. Tiba-tiba orang tu dah tak ada. Jadi saya merasakan saya will be the next person lah. Jadi ini yang dalam psikologi kan kita panggil mere urgency effect. So mere urgency effect ni adalah kita ni, manusia ni ada kecenderungan untuk membuat sesuatu bila kita rasa benda tu mendesak atau urgent, berbanding dengan benda yang lebih important dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tahu benda lain lebih penting, tapi kenapa kita lengahkan, kita tak buat, kita hanya buat benda yang urgent. Kerana itu dinamakan mere urgency effect. So samalah dalam keadaan itu, saya tiba-tiba berada dalam keadaan urgency kan. Kita rasa macam kita mungkin akan pergi esoknya dan tak, adakah saya bersedia? Saya rasa memang saya tak bersedia, banyaknya saya tak buat. Jadi saya buat checklist untuk diri saya sendiri dulu. Saya buat tu untuk diri saya sebab saya ni orang yang memang guna checklist kan untuk siapkan apa-apa tugasan. Jadi saya buat, bila saya buat, lepas tu saya kongsi dengan kawan rapat je. Kemudian kawan rapat saya kata, ni kena buat betul ni sebab kita nak. Jadi lepas tu saya ingat saya buat jadikan e-book pendek saja dalam 30 muka surat. Dan saya ingat oleh kerana saya pun mungkin akan pergi dan apa yang saya nak tinggalkan, mungkin saya kata saya kongsi je lah dengan orang ramai. Jadi saya sebarkanlah secara percuma. Jadi e-book saya buat dan saya bagi secara percuma lah. Jadi saya tak sangka kemudian banyak yang menulis pada saya, yang feedback dari Kelantan, dari Sabah, Sarawak dan Singapura pun ada yang dapat e-book saya dan cakap kata diorang nak kan. Diorang nak guna, diorang banyak cetak sendiri. Dan kemudian kawan saya ada 2 orang yang boleh kata paksa saya lah untuk jadikan buku. Jadi saya rasa kalaulah saya pergi esok, mungkin saya boleh just tinggalkan inilah untuk kawan-kawan lain. Jadi saya bukukan dalam masa 2 bulan, saya tulis dan maka inilah hasilnya. Sejujurnya Dr. Rozaina dan juga penonton sebenarnya, apabila saya mentelaah secara ringkas buku ini, sebenarnya saya sendiri tidak bersedia. Dan saya pasti ramai dah mula tertanya, apakah checklist yang perlu kita tahu daripada dalam buku ini ataupun persediaan untuk kita. Kami akan kongsikan sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu Sugi, saya rasa doktor pun, Sugi pun suka makan percuma ni. Ini kita nak kongsikan tentang kisah seorang wanita yang sangat hebat yang boleh beri inspirasi kepada kita, iaitu mengenai rumah makan percuma. Kita kongsikan. Masa tu saya teringin nak makan lauk ayam goreng. Saya ingat pada masa tu ayam goreng. Dan saya ambil nasi dan saya tunjukkan ayam goreng tersebut. Dan tiba-tiba sepupu saya yang telah duduk bersama keluarga dia datang meluru ke tempat mengambil makanan tu, dan dia tunjukkan yang bagikan saya lauk telur saja, sebab mungkin dia tak mampu nak bayar lauk ayam yang saya makan tu.
Pengalaman hidup di masa lampau yang diibaratkan seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang telah menjadi sumber inspirasi buat Hajah Mazlina Kamarudin, 55 tahun, untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik dengan memberikan makanan percuma di gerai makannya. Masa sebelum pandemik ni, saya banyak tahunlah saya menunaikan umrah bersama suami di bulan Ramadan. Dan di situ saya lihat bagaimana Tok Arab ni menyediakan makanan untuk berbuka. Jadi dari situlah saya akhirnya menubuhkan rumah makan percuma. Pada masa tu dah ada pandemik COVID ni semua kan. Jadi ramai orang yang terkesan kerana kehilangan pekerjaan dan saya perlu melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Melihat orang lain tersenyum kekenyangan merupakan satu kepuasan dan kebahagiaan buat dirinya. Itulah kata-kata yang dapat digambarkan oleh Hajah Mazlina apabila melihat hampir 400 orang datang ke sini setiap hari pagi menikmati rezeki seadanya di sini. Bila saya dapat bantu orang, bagi makan dekat orang, kadang-kadang kita duduk di rumah makan percuma tu, kita lihat berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bangsa, agama, berbagai-bagai wajah, macam berbagai-bagai cerita di wajah mereka. Ada yang datang berseorangan dengan motor yang buruk, makan sambil termenung. Jadi itu yang saya rasa macam satu benda yang kita tak mampu nak ungkapkan dengan kata-kata. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Nikmat yang ada dinikmati bersama tanpa mengira bangsa dan agama. Semoga usaha murni sebegini yang dilakukan oleh Hajah Mazlina dapat memberi suntikan motivasi buat semua wanita agar kita dapat membantu lebih ramai lagi mereka yang memerlukan. Wow, insan yang cukup mulia yang memberikan makanan secara percuma. Terima kasih atas usaha anda yang orang kata memberikan kegembiraan kepada orang lain melalui makanan. Pahala yang sangat-sangat besar sebenarnya, Sugi. Betul. Okey, baik, ramai yang dah tertunggu-tunggu tentang apakah checklist. Okey, saya akan bacakan secara pantas. Ada 10 kalau ada di dalam naskah ini. Pertama, bertaubat. Kedua, periksa kualiti solat. 3, memohon maaf dan memaafkan. 4, senaraikan hutang dan harta. 5, lunaskan hutang. Kumpulkan dokumen penting. Semak dan bayar semua zakat. Sediakan hibah dan wasiat. Semak akaun media sosial. Ke-10, kemas almari dan bersedekah. Kalau ditanya pada saya, sejujurnya semua ni dah siap semua. Saya tak siap lagi. Dan antara yang menarik perhatian kita yang mungkin ada ramai juga tak tersangka atau terleka, nombor 9, semak akaun media sosial. Dan kepada doktor sini, itu adalah daripada saya, daripada hati saya, dan kejujuran saya. Tapi ramai yang membaca atau menerima e-book dan juga naskah ini. Apa lagi respon-respon mereka tentang persediaan checklist ini yang popular lah? Ya, okey. So betul lah tu antara yang popularnya yang ramai orang rasa belum siap kan. Nombor 9, 10 ada lagi satu tentang hibah dan wasiat. Kerana mungkin dia macam ni. Kita kadang-kadang kita tahu semua benda yang saya tulis ni bukan rocket science, bukan sesuatu yang kita tak tahu, semua orang tahu Tetapi kenapa kita tak buat? Atau kenapa kita bertangguh? Kan sebab betul. Mungkin benda tu terlalu berat atau rasa susah lah nak buat ni, tak apalah nanti dululah. Tak apalah nanti dulu, tengok-tengok dah 2022. Saya ingat saya baru 17. Saya tengok dah umur berapa kan. Jadi kena our mind tak suka benda yang susah. Jadi di sini kita pecah-pecahkan supaya benda tu nampak lebih tersusun dan dia ada poin-poin yang kita boleh ikut. Jadi contohnya hibah dan wasiat macam Farid cakap tadi, yang popular, sebab mungkin dia rasa susah lah nak buat benda ni, kena pergi cari lawyer, kena cari ejen. So akhirnya bertangguh-tangguh langsung tak buat. Jadi dengan kita sediakan checklist dan kita sediakan template terus di dalam buku ini, iaitu satu yang membezakan naskah ini dengan naskah lain kerana dia ada bahagian hadapan buku, bahagian belakang adalah planner ataupun workbook lah. Jadi kita terus boleh buat terus dengan di sini. Jadi ada terus template hibah dan wasiat yang kita boleh terus guna untuk kita buat. Jadi hanya isikan nama Farin, nama penuh semua dan apa yang ni. Jadi setidak-tidaknya kalau kita pergi esok atau kalau kita
meninggal, kita sudah ada sesuatu hitam putih lah. Jadi secara aspek teknikal dia mungkin kita tak perlu bincang hari ini. Itu boleh rujuk kepada pakar, peguam ataupun ejen. Dan tentang nombor 9, semak akaun media sosial ni, memang saya sendiri mengaku yang saya buat sebab saya rasa saya banyak lupa. Kadang-kadang media sosial kita dah mula tahu daripada tahun 2006, 2000 kita tak ingat dah apa yang kita letak. Tapi kalau kita ambil sedikit masa, sebenarnya it's a matter of nak buat je. Kalau kita ambil sedikit masa, kita spring clean balik. Kita tengok balik, semak balik apa yang kita dah letak. Kerana apa yang kita tinggal nanti akan dipertanggungjawabkan ke atas kita. It's our responsibility tau. Walaupun kita dah pergi, benda ni masih hidup, benda ni masih tinggal. Jadi semua jejak-jejak, kesan-kesan yang kita tinggal di atas muka bumi ni adalah tanggungjawab kita. Jadi konsepnya adalah kadang-kadang kita terlalu berlumba-lumba atau berlumba-lumba untuk buat amalan, untuk buat kebaikan. Sampai kadang kita terlupa ada benda-benda yang kita terlepas. Jadi konsepnya jangan kita bankrupt nanti di negeri abadi. Sebab kita banyak pahala kan, banyak poin-poin kita. Tengok-tengok nanti bankrupt sebab ada benda yang tak settle dengan orang, tak settle dengan diri kita, dengan hutang dengan orang atau hutang dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi termasuklah media sosial dan juga almari itu. Sebab kita tahu, Sugi mesti tahu kita kena spring clean kan. But usually kita tak buat dan kita pergi, apa akan jadi pada harta kita, pada barang-barang yang kita tinggal. Kadang-kadang barang kita simpan dah lama kita terlupa apa yang ada. Dan itu mungkin tak ramai sebab fikirkan. Betul. Dan mungkin boleh kita kaitkan real talk lah ya, Eliana dan Aida, real talk. Pastinya anda berdua pun pernah ada terlintas di fikiran anda apa yang akan terjadi. Mungkin anda ada checklist ataupun terfikirkan benda-benda yang harus dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Jadi Eliana, berkaitan dengan spring clean social media ni, Eliana sebagai seorang artis, selebriti kan, Eliana ada membuat benda-benda tu tak? Spring clean social media supaya untuk kata persiapan lah ketika sesuatu berlaku. So far belum lagi. Ini baru terfikir. Terima kasih doktor. Hari ini baru terfikir. Dan satu lagi sebab saya pun dalam zon yang bahaya juga sebab saya selebriti. Jadi benda-benda yang terlampau banyak menggunakan media sosial. Dan kita pun sampai sekarang pun dah tak ingat apa benda kita post-post lepas-lepas. Mungkin ada benda yang boleh memudaratkan kita dan mungkin saya lepas ni saya kena check balik. Okey. Dan kalau kita Eliana sendirilah, kalau kita melihat sebagai seorang yang orang kata berjuang dan sebagainya, kita nak tahu juga apakah sebenarnya sumber kekuatan untuk meneruskan kehidupan ini tanpa putus asa. Tadi anak-anak dan sebagainya, ataupun apakah mungkin kerana ada checklist tak cukup, jadi meneruskan lagi, tak boleh berputus asa, Yana? Saya sebenarnya selain pada anak-anak dan juga keluarga, orang-orang yang sayang, saya berjuang kerana diri saya sendiri juga. Sebab saya rasa saya perlu hidup lebih lama dan sihat untuk menggembirakan diri saya juga. Sebab saya bekerja daripada saya Form 1, 13 tahun. Jadi tiba-tiba baru nak kahwin, tiba-tiba dapat kanser. Lepas kahwin baru dapat kanser. Baru dapat anak, dapat kanser. So saya tak menikmati lagi kegembiraan tu. Maksudnya kegembiraan hidup saya, separuh pada hidup saya berjuang dengan kesakitan. Saya tak nak kalah dengan sakit ni, saya kena bangkit. Dan banyak sangatlah benda yang saya regret sebab dulu saya tak dapat buat. Maksudnya sebelum saya sakit, banyak sangat benda yang saya tak dapat buat. Jadi saya nak sihat dan saya nak buat, saya nak kembalikan diri saya dan kegembiraan hidup saya. Dan malan lah sebab saya pun bukannya orang yang baik. Jadi dengan kesakitan ni saya beringat juga untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Dan alhamdulillah. Baik, dan Eliana, ramai penonton WHI berkata Eliana dan Aida kedua-duanya inspirasi buat ramai wanita termasuk yang pengidap kanser, dan bergembira yang Eliana telah bebas daripada kanser, Eliana ya. Dan Aida, tadi Aida berkata salah satu yang Aida ingin buat adalah menjadi marathon. Betul?
Antaranya adalah aktiviti Iron Man. Iron Man, sorry. Iron Man. Maaf. Saya yang man ni pun tak iron. Iron Man. Okey, selain daripada Iron Man, Aida, ada apa lagi tak aktiviti yang Aida ingin buat? Dan seperti Eliana kata, saya tak nak ada rasa kesal itu yang saya tak dapat buat. Okey, saya nak tambah sikit. Dan kenapa ingin buat? Kerana ramai yang berada dalam situasi mereka dan orang-orang ini boleh memilih untuk berputus asa. Tetapi tidak kepada kalian. I think bila kita dah ada kanser ni kan, it change your perspective on life lah. So macam saya, Iron Man tu used to be a dream. Tapi currently, with keadaan saya sekarang yang tengah still battling cancer, and because I don't know what's next. This cancer, there's no cure. And the treatment that I'm doing now is actually a trial drug called lenvatinib. Which kita pun tak tahu because it doesn't eradicate the cancer. Dia tak menghapuskan kanser tu, tapi dia mengawal je kanser tu daripada merebak. And true enough, kanser saya dah stage 4, dia dah merebak ke paru-paru dan juga spine, tulang belakang. So kita nak elakkan dia further merebak. So Iron Man is a dream, tapi honestly I have to be realistic. Tak sure lah whether akan tercapai ke tidak mimpi tu. But my main dream now is actually, let's say if I were to die tomorrow, the one dream that I want to achieve is actually to menunaikan haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, Aida, mungkin soalan yang saya nak berikan ini mungkin sedikit berat. Okey, kerana daripada hampir sejak umur 24, okey, kemudian telah disahkan pulih. Kemudian bukan sesuatu yang mudah untuk diterima apabila kanser itu relapse ataupun datang kembali. Dan apakah yang dirasakan oleh Aida sekarang dan apakah matlamat, harapan apabila ditimpa dengan berita terbaru ni, Aida? Okay, honestly, bila saya, this is also shared on my social media. For those yang watching, you can go on my Instagram and see my video. I actually shared that sebenarnya saya sangat bersyukur mendapat a relapse at the age of 34. Why? Because saya at least is 10 years. Kalau lah cubalah 2 tahun je saya dapat relapse. Lepas tu tak tahu apa jadi. I tak sempat nak ada 6-4. I tak sempat berkahwin. I tak sempat nak jadi a marathoner, an ultra marathoner to educate more people. Tak sempat. Tapi I got 10 years, 10 beautiful years. So I'm really thankful. And the relapse actually changed my perspective. It makes me think more about death and also to educate more people about cancer. So that more people know what to do. What can they do to avoid getting cancer. Cancer kita tak boleh elak sebab kadang-kadang it's hereditary. Macam saya is rare. It's rare and I'm just lucky lah to get it. So rare and unique kan. Jadi Aida melihatnya dari satu sudut yang sangat positif. 10 tahun yang cukup indah buat Aida. Tapi Aida, sekarang ini setiap hari apabila Aida bangun, apa yang berlintas di fikiran Aida? Apa moto Aida setiap hari? Macam saya dah bangun, just live one day at a time. Macam tu ke apa antara moto-moto Aida? Wah, menarik ni. Actually, you said it. My motto is one day at a time, and every day I'm just grateful to be alive. Because I'm currently in pain, a lot of pain. Tapi doesn't mean that I cannot continue to live my life lah. Okay. Daripada kisah mereka ni sebenarnya berat mata memandang, berat telinga mendengar, berat lagi bahu yang memikul sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggeris, I can say it's very overwhelming actually, Aida, untuk mendengar what you just said. Okey, baik. Kita nak tanya pada doktor sendiri, adakah dengan adanya buku ini bukan sahaja kepada individu itu sendiri, kepada kita yang hidup ini, tetapi adakah juga yang menjadi inspirasi kepada buku yang sangat menarik ini adalah kesan ataupun impak yang dilihat kepada orang sekeliling bagi mereka yang telah meninggalkan. Adalah itu antaranya juga. Dan kemudian apakah impak terbesar sebenarnya kalau kita tak bersedialah, doktor, di penghujung perbincangan kita ni? Okey, sebenarnya saya tertarik dengan apa Eliana cakap kan, bahawa salah satu motivasi untuk Eliana teruskan hidup adalah kena rasa tak puas lagi, banyak benda nak buat sebab dia sayangkan diri dia sendiri. Kadang-kadang kita kena ingat bahawa kita buat macam-macam setiap hari, nak buat itu, nak buat ini kan, tapi kita lupa bahawa yang pertama sekali kita kena utamakan adalah diri kita sebab kita sayang diri kita.
Dan kita bukan hanya hidup di sekarang, kita ada lagi perjalanan yang lebih jauh yang kita akan hadapi selepas hidup di dunia ini. Betul. Jadi bila kita sayang diri kita, kita kena buat persiapan supaya tidak ada penyesalan dan kita live life to the fullest. Jadi bagaimana yang Aida cakap tadi, dia akan go for her dream. Jadi antara satu benda yang saya nak sampaikan adalah kepentingan checklist tu. Sebab itu adalah konsep kenapa saya tulis buku checklist ni. Kerana checklist tu sebenarnya ada banyak manfaat. Salah satunya adalah dia mengurangkan kerisauan kita kerana kita sudah ada satu senarai yang kita nak capai. Jadi dia secara saintifiknya memang akan membuatkan kita kurang bimbang atau anxiety kita akan turun. Yang kedua, dia memberi kita satu structure untuk kita break down the big task kepada smaller task. Keutamaan. Jadi kita tahu bahawa benda tu boleh capai. Contohnya macam Aida nak pergi Ironman atau nak capai sesuatu, dia akan buat ikut checklist lah, persediaan dia tu. Dan seterusnya yang terakhir adalah dia akan menjadikan kita lebih bermotivasi sebagaimana kita punya 2 orang heroin kita di sini. Membuatkan apa? Membuatkan mereka terus bangkit, nak teruskan perjalanan, tak mau give up, tak nak putus asa kan. Jadi checklist boleh bantu kerana kita tahu bahawa kita ada satu hormon nama dopamin hormon, you know. So is a motivation hormone. So bila kita ada checklist, otak kita akan mentafsir setiap checklist yang kita buat tu sebagai satu sukses atau accomplishment, pencapaian yang akan memberi kita rasa kepuasan dan gembira. Jadi kita akan terus bersemangat dan bermotivasi untuk hidup kerana kita ada lagi checklist yang kita nak buat. Jadi itu yang saya rasa impact utama yang saya dapat capai dengan menyediakan checklist. Hidup tanpa impian, tanpa matlamat, umpama mati. Okey, dan Fahrin ada juga perkongsian di WHI ya, Dr. Aida dan juga Eliana. Ni dia, Zaini Bob berkata gembira yang Eliana dah sembuh. Saya juga pesakit kanser, saya juga bersemangat kuat untuk sembuh dan sekarang ini hanya makan ubat kanser sahaja selama 5 tahun. Terima kasih Zaini Bob. Sebenarnya inspirasi daripada wanita ni bukan saja untuk wanita tapi untuk kita juga para lelaki. Okey, baik, di penghujung perbincangan kita yang sangat-sangat menarik ni, rasa macam tak cukup masa sebenarnya, tapi kita masih nak mendengar lagi mungkin kata-kata akhir, kata-kata memberi semangat bukan saja kepada wanita di luar sana, kepada kita semua di luar sana. Kita mulakan dengan Eliana, silakan. Okey, satu je saya nak cakap, mengeluh tu hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Jadi belajarlah bersyukur dalam segala hal, kerana bersyukur, setiap kali kita bersyukur, segala-galanya jadi mudah. Jadi kalau nak mudahkan hidup kita, kena selalu bersyukur dengan apa yang Allah bagi dan kita enjoy je. Maksudnya just go with the flow and happy. Baik, terima kasih Eliana. Eliana, ada apa-apa mesej untuk Aida tak Eliana? Di kesempatan Aida ini. Dia lagi kuat pada saya. Baik. All the best untuk awak. Saya tahu awak sangat kuat dan awak kuat pada saya dan saya doakan kesembuhan untuk awak dan kelancaran dalam segala apa yang awak lakukan. Okey, amin. Kita semua doakan. Terima kasih Eliana dan Aida di sini. Sedikit kata-kata nasihat Aida untuk kesemua wanita dan juga lelaki di Anda wanita luar biasa Aida. Kongsikan bersama dengan kami. Okey, I ada 2 point lah I want to say. Number 1 is worry about the things that you don't worry about the things yang you tak boleh kawal. Cuma think about benda yang you boleh kawal saja. So benda-benda tu yang akan membuatkan you go through your life every day. Number 2 is life is like burpees. Kenapa burpees? Kalau you tahu burpees is like from up you go down and then you go up again. So when life knocks you down, you get back up again. So life is like burpees. Life is like burpees. I love you Aida. I suka you punya motivation. Rasa macam saya nak buat burpee tu sekarang je. Boleh. Okey, baik, mungkin sedikit kata akhir ringkas. Ramai dah bertanya macam mana nak dapatkan buku ni doktor? Okey, buku ni boleh pergi ke Shopee, Checklist Negeri Abadi. Ada juga di Facebook dan WhatsApp
boleh WhatsApp, ada nombor di situlah. Pergi ke Instagram Checklist Negeri Abadi. Okay, kami akan kongsikan di Instagram WHI bagaimana dapatkan buku ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Rozaina, kepada Aida dan kepada Eliana kerana wanita-wanita hebat ini sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk memberikan inspirasi buat kita semua. Ya, terima kasih Aida. Semoga Aida cepat sembuh dan boleh menikmati hidup Aida bersama dengan keluarga Aida. Dan Eliana, teruskan semangat ini Eliana. Terima kasih dan terima kasih doktor. Dan ucapan untuk kita semua, pastikan checklist tu kita kena buat mulai daripada hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Sama-sama. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana.